kasih kepada Tuan dan semua rakan yang hadir pada pagi ini ke satu sesi yang kita telah ciptakan tahun 2020 ni lah, namanya bicara ilmu. Ini merupakan perintah sampingan daripada yang lepas. Kita panggil wacana intelektual. Dia telah upgrade kan, dan kita sesuaikan untuk mendapati apa yang kita bincangkan dalam sesi yang agak pendek ini. Kita juga nak slot in dalam sekitar sejam tengah untuk satu sesi membicarakan ilmu mengikut kepakaran masing-masing. Saya yang mulakan kali ini, saya juga akan mengalu-alukan siapa sahaja untuk nak share, untuk nak berkongsi kepakaran bidang masing-masing yang dikuasai ataupun yang telah pun menjadi satu bidang yang diminati oleh masing-masing untuk kita bahas bersama-sama di atas satu platform, satu pentas kesarjanaan. Jadi semua orang boleh berikan pendapat, semua orang boleh berikan idea mengikut membaca masing-masing, pengalaman masing-masing, pengerokan masing-masing. Kita merupakan sesuatu yang dituntut oleh dunia keilmuan. Saya cubalah untuk nak kita laksanakan di peringkat fakulti ini. Di peringkat universiti memang ada pun dipanggil bicara sarjana dan sebagainya. Untuk pertama semua kan, kalau di peringkat ITBA, mereka akan mewajibkan pihak profesor yang memegang title profesor, full profesor ini akan kena tentangkan dia punya bidang kesarjanaan. Apatah lagi kalau seorang profesor nak lagi upgradekan ke peringkat grade B. Jadi saya nak cubalah bahawa benda ini mesti untuk kita nak share sama-sama dengan rakan seperti FPP untuk nak share. Cuba beranikan diri lah untuk sharekan benda-benda yang you yang anda telah kuasai, yang telah diterokak dari penyelidikan dalam grup-grup ataupun secara sendirian. Saya rasa perlu di-share sama-sama. Ini sarjana mesti di-share. Kalau tidak, boleh tinggal begitu sahaja. Jadi melihat kita ada banyak sini bidang-bidang yang dikuasai peringkat ABP, bidang bahasa Arab, bahasa Inggeris, bidang pendidikan dan sebagainya yang saya rasa kena share dengan semua orang lah. Jadi dekat ini nampak kita terbuka untuk nak share dengan rakan-rakan yang sama-sama nak ingin tahu bidang yang kita kuasai. Jadi pada hari ini saya nak share dengan semua tentang benda yang selalu orang sebut, cakap-cakapkan tentang pengurusan versus pentadbiran, management versus administration. Jadi dia tak lengkap sangat itu. Kalau lengkap ni dia satu lagi istilah yang kita rasa kena masuk sekali. Kan saya tinggalkan dulu ke sini untuk yang tahun akhir tahun ini tentang leadership. Tiga-tiga dia berkait rapat, iaitu tentang pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan leader. Jadi saya keluarkan dulu, saya keluarkan dulu tentang pemimpin leader dengan leadershipnya. Saya tumpukan kepada hari ini tentang dua aspek utama, dua term utama, iaitu management and administration, iaitu pengurusan dan pentadbiran. Ramai orang anggap sama saja, pengurusan ke pentadbiran sama saja, tapi dia memang berlainan, memang berbeza-beza maksudnya. Jadi benda ini ialah benda yang kita pandang ringan tentang aspek pengurusan dan pentadbiran. Jadi dengan demikian, pada ini kita boleh share sama-sama lah, sebab sehingga hari ini pun
Selagi ada pencanggahan pendapat, pencanggahan pendapat tentang masuk pengurusan dan pentadbiran sampai hari ini. Dulu yang zaman-zaman dulu lain punya mazhab, lain punya perspektif, lain dia punya school of thought. Hari ini pun lain juga. Jadi saya tidak memegang satu konsep yang rigid, yang umum. Saya buka sebab ini berhubungan pendirian masing-masing. Masing-masing ada perspektif, ada mazhab, ada persepsi masing-masing tentang apa yang kita nak kelaskan masuk pengurusan, nak kelaskan, nak definekan apakah masuk pentadbiran, ataupun nak kelaskan dan siapa yang dalam pimpinan. Jadi bagi saya benda yang selalu orang cakap hari ini, sehingga hari ini timbul isu, timbul kontroversi, iaitu sampai hari ini ada 2 term yang orang timbul kontroversi tentang masuk pengurusan dan pentadbiran. Dan you all kalau semua ikuti masuk pengurusan dan pentadbiran ini, sampai hari ini masih lagi berlaku dia peneladahan pendirian masing-masing. Ikut tokoh-tokoh ini lain, ikut tokoh ini lain. Jadi saya nak share sama-sama dengan semua kan, dengan harapan nanti selepas ini di ujungnya saya mengharapkan ada satu pendirian yang dapat perbaiki atau dapat gunakan dalam proses keseharian dekat sini, dekat properti, dekat kuih dan mana sahaja pun kita masuk pengurusan dan pentadbiran. Jadi ada yang kata pengurusan membuat kerja pentadbiran. Ada yang kata pentadbiran buat kerja pengurusan. Jadi pada yang lampau punya definisi, dia mengatakan bahawa seolah-olah banyak kerja pengurusan dia buat kerja pentadbiran. Jadi dah merupakan suatu dilema. Pemimpin, leader, leadershipnya yang tak jelas masuk management, yang tak jelas masuk administration, dia tak buat kerja management, dia tak buat kerja administration. Dia mungkin buat kerja satu sahaja, administration, dan dia mungkin buat satu kerja sahaja, management sahaja. Orang pemimpin ni di setiap peringkat paling rendah dia ada satu organisasi yang kecil dengan rumah tangga lah, keluarga. Lagi tinggi unit, persatuan, kelab. Lagi besar Malaysia tinggi dan negara lah. Satu konteks yang besar, ketinggian negara. Jadi terlihat hari ini setiap pemimpin, leader dengan leadershipnya mesti tahu apa kerja-kerja yang dia kena lakukan dari aspek pengurusan, dan semua kerja-kerja yang dia mesti tahu dari aspek pentadbiran. Jadi itulah merupakan benda yang kita sangat bimbanglah. Saya pernah sembang dengan beberapa rakan dekat tabung itu tentang benda ini lah. Jadi kita lazimnya mungkin terlupa, tak buat benda ni. Saya cuma katakan sikit beberapa tokoh lama, tokoh hebat dunia, Henry Perron, kemudian Peter Drucker baru tahun 96 baru dia meninggal. Ini antara tokoh-tokoh lama, ada lagi ramai ni, Maxwell dan sebagainya. Inilah merupakan tokoh-tokoh yang selalu membicarakan aspek pengurusan, aspek pentadbiran, apa maksudnya. Jadi akhirnya ramai orang yang minat bidang ini, orang yang lakukan benda ini, dia pun confused. Aku buat kerja pengurusan ke, aku buat kerja pentadbiran ke, dia pun confused.
Jadi inilah satu kerugian yang besar. Siapa sahaja, hatta pada satu kecil keluarga, unit persatuan dalam negeri dan sebagainya akan rasa akan mengalami kerugian sebab pemimpin tidak memahami dengan jelas bidang atau maksud management dan maksud pentadbiran atau administration. Itu ialah benda yang saya rasa sangat penting. Okay, saya ini yang di bawah dia ikut yang paling mudah yang orang pakai sehingga hari ini yang di bawah sekali itu dia adalah merupakan interlocking function of creating corporate policy and organizing, planning, controlling dan directing itu. Jadi dalam konteks yang mudah dalam pengurusan dia ada benda yang paling basic. Pengurusan empat yang basic POLC. Basic ialah P planning, O ialah organizing, L leading, C ialah controlling. Itu ada dekat management. Benda ni kita sangat bimbang sebagai seorang pengurus yang menguruskan sesuatu unit, satuan, fakulti, universiti dan sebagainya. Dia tak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya semua pihak akan menerima implikasinya lah. Ini saya berikan beberapa contoh pengurusan. Ini dalam bahasa Inggeris sekarang bahasa Melayu tentang kita akan menguruskan subordinat dengan tugas demi mencapai matlamat. Semua manajemen dia buat kerja yang penting macam mana sekalipun tidak untuk mencapai matlamat. Saya tukar, saya bawa ke situasi seperti kita di sini. Kalau kita ni HGP ni dia sebenarnya dia adalah satu entiti yang kecil, yang kecil di peringkat industri. Entiti ni kan, jadi maknanya siapa-siapa yang memegang tugas sebagai dalam bidang pengurusan dia mesti tahu benda ni lah. Hatta bukan hanya dekat ataupun pihak Net Chancellor sahaja ataupun PNC A, PNC B sahaja ataupun pihak pentadbir sahaja. Hatta pada setiap individu pun. Contoh paling mudah di pengurus kita adalah penyaras. Penyarasnya ada 3 penyaras dengan dekanya, dan lainnya penyaras tu RAD semua tu, PNI dan sebagainya itu dia mesti tahu benda ni, iaitu dia boleh menguruskan subordinat dengan tugas demi mencapai matlamat dan objektifnya. Jadi maknanya kalau kita punya fakulti hendak capai sesuatu objektif yang telah ditetapkan, jadi pihak pengurus pemimpin fakulti bersama dengan lain-lain mesti tahu apakah peranan masing-masing dari aspek pengurusan, dari aspek pentadbiran. Maknanya barangkali semestinya seseorang itu akan pukul 2 atau 3 paling kurang 2. Dia paling kurang 2. Dia akan buat kerja-kerja pengurusan dan juga kerja-kerja pentadbiran semasa dia berposisi itulah. Oleh kerana ramai yang tidak peka maksud itu, ramai yang tidak laksanakan kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran walhal kena merupakan tugasnya. Contoh yang mudah saya nak beri kat sini lah bahawa kalau katakanlah pihak pemimpin fakulti merancangkan sesuatu untuk kita mencapai objektif tertentu untuk di fakulti, contoh mohon gerak pendidikan untuk memastikan aspek-aspek penerbitan, untuk membuat PMP dan sebagainya, bermakna kan bukan sahaja dia sebagai pemimpin merencanakan, merancangkan sesuatu, dia juga mesti lakukan. Itu ialah merupakan benda yang kita dapat pahami dalam konteks, dalam proses pengurusan dan pentadbiran.
Maknanya benda ini kadang-kadang kita pun tak laksanakan. Oleh kerana kita tak jelas maksud-maksud pengurusan dan pentadbiran, yang akhirnya kita hanya buat kerja tugas-tugas yang rutin, tugas-tugas yang biasa, tugas-tugas yang bukan bersifat pengurusan, walaupun dia ialah merupakan pihak pengurusan. Jadi saya punya pandangan ialah senario ini mewujud. Maksudnya ramai pihak pengurus dia tidak laksanakan kerja-kerja pengurusan dia, dan akhirnya pihak pentadbiran tak dapat laksanakan. Benda ni agak sedikit confuse. Sebab ada perbezaan mazhab, so of ni kan berbeza-beza sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat apa yang kita nak pegang. Kita nak pegang mazhab apa? Mazhab kata begini ke atau tidak begini ke? Itu dah merupakan benda yang kita sering kali lalui dah. Okey, yang kedua tu ialah pengurus dan pihak pengurusannya mesti make sure dia punya membina atmosfer yang selesa. Yang jelas orang tahu. Dan sebenarnya juga untuk mencapai objektif kita punya entiti kita lah. Yang ketiga ialah merupakan setiap individu yang menggunakan kemahiran dan bakat masing-masing dalam melaksanakan sistem yang lengkap. Ini ialah benda yang wujud. Saya ambil cara yang mudah lah. Yang mudah maknanya ialah pihak pengurus perlu melaksanakan kerja-kerja pengurusan, menentukan arah tuju, apa yang nak dicapai, apa yang mesti dicapai dalam masa yang ditetapkan. Jadi mencari, dia memikirkan, merencanakan perancangan ke, itulah merupakan tugas-tugas pihak pengurusan. Kalau dia tengok dia pihak pemimpin tahu dia telah melaksanakan kerja-kerja pengurusannya. Jadi bila hal demikian ni jadi ataupun wujud, maknanya pihak pemimpin telah melaksanakan kerja-kerja pengurusannya. Dengan demikian, pihak-pihak yang lain yang melaksanakan kerja-kerja itu ialah kerja-kerja dipanggil pentadbiran, yang melaksanakannya, objektif kita akan dapat dicapai. Objektif matlamat, falsafah, misi akan tercapai lah. Kita barangkali lah tak jelas, tak clear mungkin lah tak clear tentang apa yang kita buat sehari-hari dekat pejabat, dekat polisi selamat dan sebagainya. Kerja yang kita bertindak-tindak, kita buat kerja yang bukan kita punya. Itu ialah merupakan perkara yang saya rasa boleh terjadi, boleh berlaku sebenarnya. Ini tadilah yang saya kata tadi, yang ada sikit tentang POSC tu, planning, organizing, leading dengan controlling tu. Di samping merancang, mengatur, memimpin, memotivasi, mengawal, mengaras dan membuat usaha, dan ini merupakan aktiviti utama yang mesti dilakukan oleh pihak pengurusan. Pihak pengurusan adalah pengurus kerja-kerja pengurusan biasanya diketuai oleh pemimpin. Ini pun ada lagi beberapa pertelagahan, pandangan, pendapat, konsep, perception. Jadi maknanya sekarang ni antara pengurusan dan pentadbiran pun masih lagi adanya pertelagahan, pencanggahan pendapat. Saya punya pendirian saya melihat bahawa pemimpin ialah merupakan yang tertinggi sekali. Pemimpin itu akan juga melaksanakan tugas-tugas yang hakiki, yang utamanya adalah aspek pengurusan. Setengah buku cakap pentadbiran, setengah buku cakap pengurusan.
management. Jadi saya berpegang satu saya punya penelitian bahawa yang dibaca tu pemimpin leader dengan leadershipnya dia mesti buat kerja pengurusan. Dia setting semua benda-benda yang tu dicapai, objektif falsafah, visi dan sebagainya tu clearly. Yang akan buat ialah kerja-kerja itu ialah pihak pentadbiran. Orang yang buat tu ialah pentadbiran. Kalau dia yang buat, dia punya pentadbiran lah. Barangkali nanti pihak ketua tu akan buat kerja yang sama, yang telah ditulis oleh dia sendiri. Itu adalah kerja pentadbiran. Dalam konteks kecil, kerja fakulti kita ni dia adalah senang. Kerja fakulti kita ni kerja-kerja yang jelas-jelasnya pentadbiran ialah alih dengan dia nak. Dia tak boleh ubah-ubah. Dia tidak boleh ubah-ubah kerja yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Pengurusan ialah pengurus fakulti dekan lah. Pihak pengurusan dekan menandingkan jelas bahasa Arab, jelas bahasa Inggeris, jelas IPA, lagi PNI, lagi pendidikan. Kita merupakan pihak pengurusan di fakulti itu. Alif buat kerja pentadbiran sahaja. Dia mesti patuh bulat-bulat apa yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan fakulti kita. Maknanya Arif dia mesti sentiasa berusaha lah. Dia berusaha. Arif mesti setia berusaha. Itulah peranan Alif. Peranan kita ni boleh jadi buat kerja pengurusan. Contoh, sekarang kita telah nama Ustaz Aznan, pengarah bahasa Arab. Saya pengarah pendidikan. Nama Zawiyah, pengarah nama pendidikan. Dan lagi lah. Dan lagi itu, dia akan buat kerja pengurusan dan buat kerja pentadbiran. Selepas dasar, selepas polisi, selepas satu persetujuan yang ditetapkan oleh pihak jawatan kuasa yang ditetapkan di peringkat fakulti lah. Maknanya pihak pengurusan tadi seperti Aznan, seperti Hidayah, seperti Adawiyah, dia adalah dua kerja, iaitu kerja pengurusan dan pentadbiran. Dan selaku sebagai pemimpin dengan leadershipnya. Di mana sekarang ni benda ni barangkali ada yang confused lah. Maknanya kita buat kerja satu part saja. Barangkali contoh lah kan. Contoh katakanlah apa nama pengarah ketelah Adawiyah, dia buat kerja pentadbiran sahaja. Boleh pada arahan daripada pihak pengurusan fakulti. Tapi dia mesti buat kerja yang pengurusan di peringkat dia, iaitu pengurusan bahagian R&D ni kan. Sebagai leader, sebagai leadership kat situ, ada yang mesti lihat apa kena buat untuk merangsangkan, menggalakkan, membangkitkan semangat, membuat research, memohon pelanggan pendidikan. Contoh, mengambil inisiatif untuk menentukan inilah merupakan organisasi yang terbaik approach untuk buat, untuk mohon research dalam dan luar dekat keluar daripada kuih. Contohnya, maksudnya kalau katakanlah Zahidah ni lah contoh jaga ataupun asas kuasa peringkat fakulti, dia mesti lihat kerja-kerja yang telah diarahkan oleh pihak fakulti itu dan juga pihak FBS dilaksanakan dengan sepenuhnya. Itulah kerja pentadbiran. Dalam masa yang sama, mereka mesti juga ambil inisiatif untuk make sure kerja-kerja yang perlu dicapai di peringkat bahagian fasa sekolah fakulti ini tersusun. Ada kerangka kerja, ada objektifnya, ada langkah-langkah yang perlu dicapai. Contohnya ialah merangkakan penambahan, memperoleh tambahan pelajar-pelajar baru masuk, membuat satu inisiatif dengan pihak di luar sana, jabatan
dengan rimba dan sebagainya untuk berikan exposure kita awal pemain kat sini. Itu kan kerja pengurusan di bahagian jaminan. Jadi bila kita buat hanya satu part saja, contoh kita buat kerja pentadbiran saja daripada pengurusi dan pihak IPS, dia kata tu saja sebagai pemimpin yang buat kerja pentadbiran part saja. Walhal dia buat kerja pengurusan. Contoh kita buat sebenarnya lah. Contoh, apa juga dengan nama Mengaji pun dia akan merupakan ketua pemimpin dengan saksi. Saksi kena lihat apa kerja yang kena buat dari aspek pengurusan dan pentadbiran. Siapa nak merencanakannya ialah pemimpin. Siapa pemimpin? Saksi yang lah. Apakah kriteria, apakah objektif, apakah falsafah, visi-visi jelas tak ditetapkan. Siapa yang nak buat? Yang bawah tu. Galeha ada biar tu. Dan semua itu dia akan buat kerja-kerja pentadbiran selepas dah endorsekan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang jelas aspek pengurusan dan dibuat oleh pemimpin tadi, pihak pentadbiran tak boleh bergerak, tak jelas arah tujuannya, antara kanan ke kiri ke tak jelas. Jadi dia akan jadi stuck dekat situ, tak boleh bergerak. Apa juga pun bukti pun apa, pengarah bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke penerbitan pun sama saja, dan juga kuih pun sama saja. Maknanya kuih mesti make sure aspek-aspek masuk pengurusan dan pentadbiran dipahami dengan jelas oleh setiap staf di kuih ini. Ikut dia punya part-part mereka lah. Bahagian pendaftar apa dia, bahagian pendahari apa dia, TNCA, TNCPK, dekan-dekan dan sebagainya, mesti jelas benda ini supaya mereka bekerja. Kalau tidak, mereka tak boleh move. Sebab tidak ada satu panduan yang kena buat daripada suatu daripada kita kuasa keputusan tu yang jelas. Jadi maknanya kita tak boleh pecut, kita tak boleh melangkah dengan cepat. Kita melonjak sebab tak tahu apa nak buat. Itu ialah hasil pada masalah kita dengan takrifan tadi lah. Takrifan pengurusan, takrifan pentadbiran, itu lagi kepimpinan. Simpan itu itu ialah isu yang saya rasa wujud di mana-mana, especially dekat organisasi kerajaan yang sedikit berbeza dengan swasta lain sikit. Jadi maknanya kan di sini akhirnya apa tahu di pihak swasta, private sector seluruh, mereka berpegang pada di sektor swasta dia lebih suka pegang konsep pengurusan. Lihat, sedangkan di sektor awam suka pegang konsep pentadbiran. Saya punya pandangan di swasta ke awam, kalau dia mesti tahu apa maksud pengurusan, apa maksud pentadbiran, dia mesti buat benda itu. Sejak sekian lama kita pakai konsep pentadbiran di sektor awam, mengakibatkan kita boleh bergerak tapi lambat. Kita tersangkut-sangkut sebab kita tak jelas punya maksud pengurusan dan pentadbiran. Di sinilah tadi ada PDA independen. Okay, next. Ini tadi kan secara umumnya pengurusan ada pegang pada konsep basic sekali PUSC. Planning, organizing, and leading dan controlling. Itu ialah benda yang ada dalam pengurusan. Dengan demikian kita lihat bahawa seolah-olahnya ialah
lebih menyelam di organisasi yang berusaha ke arah mencapai keuntungan. So dia menyelam dekat private sector. Konsep yang dipegang ialah pengurusan, lebih menyelam dari pentadbiran. Padahal di sama untuk juga pun di awal lebih menyelam dekat pentadbiran. Itu juga PDD itu. PDD, pegawai takbir dan pemerintah. Dia buat kerja pentadbiran, tapi dia buat kerja semua. Walaupun dia buat urusan pun, tapi dia masih diregistrasi atau dipakai konsep pentadbiran, takbir, PDD, pegawai takbir dan pemerintah. Semua sini takbir, PK, kan? Semua adalah merupakan pentadbir punya masuk urusan. Okey. Next. Tadi yang usaha seperti pentadbiran ini masuk. Yang ini jadi dia bercanggah, dia macam hampir-hampir sama. Sebab benda buku ni orang yang tak ukur lah. Betul-betul dia orang ni jenis, orang ni jenis, orang ni tentu dia hampir-hampir sama. Jadi makin ramai jadi keliru masuk urusan dan pentadbiran. Pentadbiran adalah proses genetik takbirisasi. Inilah banyaknya dekat sektor awam, banyak dipakai macam selesa menggunakan perkataan pentadbir. Fungsi utama pentadbiran ialah membentukkan perancangan, dasar, prosedur, tujuan dan sebagainya itu masuk dalam konteks pentadbiran. Jadi mengakibatkan sini pun ada, sini pun ada. Kriteria yang ada dekat pentadbiran ada dekat urusan, kriteria yang ada dekat urusan ada dekat pentadbiran. Dia jadi orang keliru lah. Dia banyak baca buku, dia tak jumpa satu pendekatan yang saya pegang sampai sekarang ni ialah pengurusan ialah dia akan POSCP ialah planning. Dia akan merencanakan arah tuju. Kemana nak bawa Malaysia ni? Manakah nak dibawanya Perdana Menteri ke-8 ke mana nak bawa Malaysia ni? Dia mesti ada P dia, perancangan, planning dia. Dia buat kerja pengurusan sebagai pemimpin. PM8 tu dia dah pemimpin, dia buat kerja pengurusan untuk ke mana kau dibawanya, nak dibawa Malaysia ni. Dengan barisan pengurusan dekat Malaysia yang sebenarnya itu lah. Berapa tu kabinet tu? Menteri tu? Berapa? Berpuluh-puluh lah kan? Berpuluh-puluh ahli kabinet dia, dan juga menteri-menteri yang merupakan barisan pengurusan negara. Yang masuk parlimen tu, MP tu. Ahli kita merupakan barisan pengurusan negara, bawa isu dalam parlimen dan di-endorse dulu buat, apa boleh buat. Sebab pada tiap kementerian kau buat ikut dengan bidang kau, kementerian kau. Kau dia. Kau kan. Jadi pihak pengurusan negara kita ialah ahli parlimen yang masuk ke sidang. Ketua ialah pimpinan ialah itu PM8. Lepas itu dah bersidang, dah putuskan satu polisi. Okey, Pak ni bagi pada kementerian ni, Pak ni bagi kementerian tu. Dia telah buat kerja pentadbiran. Contoh dia, bukan buat ini. Jadi menterinya awak ke kementeriannya dan dia akan buat kerja semuanya bersifat pentadbiran. Tapi tadi menteri dalam parlimen dia satu pengurusan, satu desain. Jadi nampak tak seorang menteri dia buat kerja pengurusan dan dia buat kerja pentadbiran dan dia adalah pemimpin di kementeriannya. Jadi tiga-tiga bercantum pemimpin, pengurusan, pemimpin, pengurus dan pentadbiran. Jadi benda ni kena jelas. Tak jelas, pemimpin dia tak buat kerja pengurusan, dia tak buat kerja pentadbiran. Nanti dia buat kerja pentadbiran lebih, dia tak buat kerja pengurusan yang sepatutnya. Jadi mengakibatkan jadi kementeriannya negara ini dia tak mencapai matlamat yang ditetapkan.
Kita ada yang lepas tu kawasan 2020 tu kan, kawasan 2020 yang telah pun dilaksanakan tahun 1991. Itu saya ingat juga. Saya rasa tahun 1991 lah. Saya rasa mula laksanakan 1991 dalam kawasan 2020. 6 tahun ni 30 years. 30 tahun dalam perancangan kita punya pemimpin P tu, planning P tu, untuk 30 tahun kawasan itu sampai tahun 1991 tu untuk dicapai pada 2020 lah. Kan? Jadi semua orang boleh fikir balik, tercapai ke tak tercapai ke benda ini, kawasan ini. Kalau capai, apa kriterianya? Siapa yang telah melaksanakan tugas pimpinannya, pengurusannya, pentadbirannya. Kalau masyarakat tak capai kan, apa yang cakap mana pun dekat sebuah tempat cakap kata tak mencapai sepenuhnya. Tentu ada dia punya tempat-tempat yang sangkut-sangkut lah. Jadi benda itu sangkut-sangkut sebab apa? Daripada kerja-kerja pimpinan, dari kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran itu tak senaras, tak capai lah. Jadi itu sebuah notifikasi lah. Maknanya tak capai sepenuhnya kawasan 2020 mesti sangkut-sangkut dekat tiga tempat ni, iaitu pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan. Of course, kalau semua jalan lancar pimpinannya ikut dia punya kementerian, pengurusannya dan pentadbirannya mesti dapat capai itu. Okey, tak apa. Kita pergi next. Tadi yang tentang takdiran, dia yang mempunyai istilah yang lebih luas dan ramalan, rancangan, penganjuran dan fungsi takdiran. Jadi benda ni pun sama juga. Tadi ada saya tadi dia ada pertelanggahan antara definisi antara pengurusan dengan takdiran. Tapi saya berharap kepada semua sini supaya saya understand atau baca, atau menyimak, atau mengkaji, atau mengkaji, boleh decide sendiri, masuk definisi sendiri tentang masuk pengurusan dan pentadbiran. Dari jelas benda ni lah. Okey, next apa ni? Next. Saya pergilah secara spesifik tentang pengurusan dan pentadbiran. Masuk pengurusan dia bersistematik menguruskan subordinat. Dia boleh usut, dia boleh uruskan dengan sebaiknya peranan dan fungsi subordinat. Tak boleh segala perancangan pasti akan sangkut-sangkut. Pentadbiran adalah perbuatan sebuah organisasi oleh sekumpulan individu. Dia buat apa yang akan ditetapkan. Ini ada beberapa definisi lah. Untuk pengurusan, kebanyakannya aktiviti perniagaan. Kebanyakannya kita dah macam selesa diterima umum bahawa pengurusan ini terletak dekat private sectors. Saya punya pandangan dia tak sedemikian. Dia ada juga di semua tempat private ataupun awam, tetapi dia berbeza peranan dan fungsi masing-masing. Benda ini mestilah jelas. Okey. Pentadbiran aktiviti dekat TV. Ini yang tadi ada konklusi. Kat Malaysia dia tukar dengan masuk pentadbiran tu. Lately kalau ada sikit perubahan. Ketika pengurusan ketentuan pelaksanaan dasar. Tadi ketentuan dasar yang akan digunakan oleh pihak pentadbiran. Dia macam ada sikit biru lah. Yang keempat tu pengurusan adalah fungsi eksekutif, top level. Pentadbiran ialah fungsi ke arah perundangan dan penentuan pelaksanaan itulah. Jadi ada benda yang kena jelas supaya benda ni dia
membantu kita. Kita sebagai sebagai seorang staf, sebagai seorang ahli dalam mana-mana organisasi ke, kita mesti tahu lah benda ni dapat kita laksanakan dengan jelas. Satu podcast ni kita secara santai ni. Okay, next. Saya dapati, saya yakin lah kalau kita tak faham benda ni, kita akan tak boleh buat benda tu dengan efisien lah, dengan efektif. Lagi satu lagi, pengurusan membuat usaha di bawah sepanjang yang tak boleh takdiran. Takdiran mengambil tugas semua organisasi. Dia kadang-kadang agak terkira-kira sikit lah. Confuse sikit sebab antara maksud takdiran dengan satu setengah-setengah pihak sama. Tapi saya nak menegaskan bahawa tak sama. Maksud pengurusan lain, maksud takdiran lain. Semua jadi kalau kita pegang seorang pemimpin lah, leader dengan leadershipnya. Jadi maknanya leader ni, pemimpin ni kan dia boleh juga buat kerja pengurusan, boleh juga buat kerja pentakdiran. Dalam dekat mana sebenarnya Pak Johari, Perdana Menteri mana kat Eropah, Sweden kan, dia pergi dia jatuhkan apa air apa, dia ambil mop lah sini dekat Denmark as a Prime Minister. Dia buat kerja tu level dia tak kira sebab tu dia tak terjatuh satu cawan punya air. Dia ambil, dia buat contoh kita tak kira lah. Yang mudah salah. Jadi di peringkat Fakulti ketuanya kena penuhi juga kerja-kerja takdiran yang mudah. Contohnya kan? Kan? Contohnya pemimpin fakulti mesti pastikan bahawa contoh siapkan dia punya SKT on time. Tak siap, dia tak buat kerja takdiran. Settle. Clear. Pemimpin fakulti dia mesti siapkan contoh menyiapkan soalan tulisan, siap on time. Tak buat, dia tak buat kerja takdiran dengan sebaik. Jadi dia sebagai ketua fakulti lah, kita nampak kan? Fakulti kan? Dia berkelasa. Dia sebagai pemimpin, dia tak dapat siapkan soalan untuk exam tadi, bettingkan tu, tadi baikkan tu, dibawa oleh pihak pentakdiran fakulti, bawa pada akademik, dia tak buat, bermakna dia tak penuhi tugas-tugas pentakdiran yang dia kena buat walaupun dia seorang ketua. Jadi maknanya seorang pemimpin yang buat kerja pengurusan, dia juga kena buat kerja pentakdiran. Itulah yang kejadian pada waktu tu kan. Jadi seorang leader urusan yang banyak juga di mana takdiran, terlalu sibuk dengan takdiran. Ambil lagi. Jadi maknanya kan, adakah kita membuat di level pengurusan, buat banyak pentakdiran. Benda pihak pengurusan, dia ada benda kerja yang buat takdiran. Kalau terlampau banyak, tak boleh buat, tak mampu nak buat. Maknanya pihak pengurusan mesti ada cara. Contoh MC kan, ada kerja yang pun takdiran dia kena buat, tetapi ada caranya. Kalau MC dia ada PA dia, terus dia kan senang kan. Kalau kata dah pihak kita sendiri level nyaras dekat Papua kan, dekat Fakulti kan, kalau benda tu yang kena buat, dia wajar dia buat, dia kena buat.
Tapi kalau dia terlampau banyak, sebabnya apa? Sebabnya kerana sistem pengurusan yang telah dibuat oleh pihak pengurus tadi, dia tidak melakukan pembahagian yang tersusun. Contoh, saya telah menonton ini, dia punya saksi. Dia tak ada bawah dia 4 orang tu. Contoh tak ada 5 orang. Dia ada tak syukri saja. Semua yang nak buat. Nak report keuangan, perkara bendahari, nak rancang semua yang nak buat, tak boleh buat. Jadi maknanya, puan kami setkan berapa orang sini. 4-5 orang kami untuk buat kerjanya. Kerja tak boleh randu supaya kerja daripada pengurusan itu kan settle. Jadi macamlah pihak atas tu. Pihak MC mensettlekan bahawa di wing ni mesti ada beberapa orang yang kita buat. Kalau tak ada buat, kan MC dekat semua. Dia mesti ada orang pegang fakulti, satu ketua, semua mesti ada. Inilah merupakan pembahagian tugas-tugas tak kena yang mesti buat. Jadi macam mana dulu punya Perdana Menteri sekejap tambah ahli kabinet, tambah nama kementerian, sekejap kurang kan? Atau tiap 38 kurang ke 20 lebih kan? Tambahan dan pengurangan menteri-menteri kementerian tu kenapa? Ini dah cukup dah? Apa nak kira lebih? Oh tak cukup. Kita create lagi ada sekarang tinggi. Dia create sebabnya untuk pembahagian tugas tersebut. Kerja pendapatan lebih spesifik, lebih efisien, dijangkakan. Pecah lagi lah. Nanti ada kan? Nanti ada tinggi. Pada dia sebagai Prime Minister melihat urusan ini mesti ada beza dua kementerian. Jadi maknanya apa? Prime Minister ada kuasa kat situ untuk menambah dan mengurangkan kementeriannya. Jadi sekarang ni patutnya dia ada kuasa untuk menambah dan mengurangkan dia punya bawah-bawah tu supaya kerja efisien dan efektif. Yang ni dah kena dipahami dan jelas pihak pemimpin, pihak pengurus kena guna kuasa itu, kena guna benda ini. Kalau tak gunakan, proses pengurusan bawah ni sangkut. Sebab tak mampu pun tak pun. Jadi maknanya pemimpin tu dia mesti tahu skop bidang kuasa, skop kerja yang dia tahu, yang dia kena faham dekat aspek pengurusan dan dekat aspek pentadbiran dan dilaksanakan. Okey. Okey. Jadi saya pernah bincang dengan beberapa staf dekat fakulti, especially mengenai lah supaya dia faham kerja ketakdirannya dan beberapa orang menyarankan supaya mereka dapat fahami ruang lingkup kerja tersebut. Jadi kalau tidak, dia seorang pengurus tetapi dia bekerja ketakdiran sahaja. Dia tak penuhi bidang kuasa yang tadi diberi kepada dia sebab dia tak tahu apa masuk urusan tersebut. Okay. Kesimpulannya, kesimpulannya ialah kedua-duanya adalah istilah yang berbeza. Namun secara praktikalnya kita dapati istilah itu lebih kurang hampir-hampir sama lah. That's why saya minta semua dapat pahami perbezaan antara pengurusan dan pentadbiran. Memang ada perbezaan.
Terdapat situasi pengurus melakukan aktiviti pentadbiran di samping dengan pegang darilah keputusan. Dan pada akhir kedai ini menimbulkan kekeliruan tentang yang satu berfungsi dan berperanan lebih atas dari yang lagi. Mana atas yang sudah bilang, ada yang kata kerja-kerja pentadbiran atas pengurus. Ini adalah istilah yang berbeza. Namun secara praktikalnya kita dapati istilah itu lebih kurang hampir sama lah. That's why saya minta semua dapat fahami perbezaan antara pengurusan dan pentadbiran. Memang ada perbezaan. Terdapat situasi pengurus melakukan aktiviti pentadbiran di samping dengan pegang darilah pengurusan. Dan pada akhir pada ini menimbulkan kekeliruan tentang yang satu berfungsi dan berperanan lebih atas dari yang satu lagi. Ini atas ada yang kata kerja-kerja pentadbiran atas pengurusan, ada yang kata kerja-kerja pengurusan atas pentadbiran. Ini dia kata keteladahan sampai sekarang ni orang duk debate tentang benda ni. Saya punya pendirian pengurusan atas pentadbiran. Maksudnya pihak atas ni bisa dikikui. Kadang-kadang kita pentadbiran lah. Ada tak? Ada. Ni saya cakap ni. Saya cakap satu buku. Administration is a determining thinking. Tadi pandangan jadi bersama juga tadi kan kekurangan juga jelas. Saya dapati memang ada yang tidak jelas tentang proses pembahagian tugas yang diberikan pada pihak-pihak yang terlibat kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran. Hatta pada pihak politik pun. Saya ini pengalaman saya mencari sendiri. Saya berusaha sendiri untuk make sure benda ni ada kena buat lah. Benda ni pun sebenarnya kan tak diberikan satu briefing, tak diberikan satu dokumen rujukan untuk pihak fakulti, pihak dekan, pihak penyiaran, untuk program kampus tak diberikan yang jelas kerana tersebut dibagi dekat pun tak bagi pun. Ini berlaku dekat tempat lain pun. Sudah lagi teori di tempat lain pun. Jadi kami ni atas inisiatif sendiri. Saya sebagai apa saya mesti buat saya sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya pihak pengurusan tertinggi Kolej Islam Melaka tetapkan ini tugas membuat dekan penyiaran ini. Jadi semua orang nanti jadi naik dekan baru ke siapa dekan itu akan tahu benda ni akan merupakan tugas yang kita kena buat dari aspek pengurusan, dari aspek pentadbiran. Itu tak jelas. Jadi atas sesiapa lah yang nanti itu punya inisiatif lah pula ada dia punya merasakan perubahan pentadbiran. Tak berlaku. Itu cerita tak berlaku. Dia sebenarnya merugikan fakulti lah. Yang akhirnya sudah apa nama pengurusan akhir tu. Dia kan orang yang rugi sebenarnya di akhir-akhir di akhir. Kamera. لا يستعد. Itu saya ada satu soalan tadi soalan sudah tentang yang kalimah itu sebagai pasukan pengurusan. PPD itu pasukan seorang petani. Dan menteri itu ada masa di pengurusan, ada seketika dia adalah petani. Semua macam Gubernur Raja-Raja Melayu, YGP, Agong ni dia dalam pasukan dia dalam tim mana? Tanda-tanda kau ada istilah lain untuk mereka yang berada atas itu lebih kita kalau ada sedikit maklumat di sini. Terima kasih. Susah soalan satu. Susah soalan. Tentang satu perkara yang Agong kan tu kan. Agong dan juga PYT kan gambar macam mana kekuatan
tidak pergi kepada peringkat agung, tapi peringkat raja, tapi peringkat UIP lah. Mereka ni bukan dalam kelompok yang eksekutif ni, eksekutif punya peranan. Kita semua ni adalah Perdana Menteri, sampai ke semua ni adalah bukan sebagai peranan eksekutif yang dibuat, yang ikut panduan, ikut visi dan sebagainya. Tapi agung dengan PYP, dengan Gubernur juga, dengan Raja juga, dia dibuat. Apa-apa yang dijalankan tu oleh pihak penasihat kerajaan pada dia adalah Prime Minister, boleh diterima dan boleh tolak, tapi lazimnya diterima. Jadi dia dibuat suasa eksekutif yang kita sekarang ini bincang lah. Dia agak istimewa. Dari segi peranan yang doktor kita itu, kalau saya relatekan dengan perlembagaan, ini berbeza sikit. Dalam perlembagaan dia telah meletakkan di negeri itu berbeza. Kalau dalam Tentang kita nampak ini pembahagian tugas itu tidak jelas. Saya tidak ada satu garis panduan untuk setiap mentadbir itu sendiri. Sama ada di peringkat dia ataupun terutama di peringkat parti itu sendirilah. Apakah tugas yang patut dilaksanakan? Contoh Presiden Dekan, apakah tugas Dekan? Apakah tugas Dekan yang sebenarnya? Apakah tugas Ketua Jabatan? Apakah tugas penjelas? Di negara ini banyakkannya sesuatu ini kita tengok penjelas waktu itu sekali kerja Ketua Jabatan pun dapat, kerja penjelas bukan. Tapi bagi Ketua Jabatan pula kadang-kadang pun sama juga kerja penjelas dan buat kerja Ketua Jabatan pula. Jadi kat mana satu sebenarnya pembahagian tugas yang sepatutnya diletakkan supaya dapat digunakan semaksimanya tugas-tugas yang telah diberikan. Objektif and policies pada organisasi. Yang bawah tu management is an executive doing. Ini rangkumlah. Jadi akhirnya ada dua gambaran, dua cerita yang kita semua masih faham. Kita semua ialah merupakan orang yang terlibat secara langsung atau tak langsung kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran dan juga pemimpin. Kita mesti clear cut bahawa kita ni buat kerja semua ni pimpinan, pengurusan, pentadbiran. Jadi mesti tahu dengan jelas ketiga-tiga maksud ni supaya tak terbiar gitulah. Habis kot. Ini balas. Saya tidak satu buku tu di Lakoka. Kok mana pun dia kata macam itulah jawapan dia. In the end, all management can be reduced to 3 words saja: people, product and profit. People campus. Hari ini cerita people campus. Kerja-kerja pengurusan. Hari ini ialah kita ialah pelajar. Kita ialah pelajar. People campus. Kalau pihak pengurusan fakulti, staff dengan student campus. Maknanya dekan kena anggap lecturers tu staff dia kampus. Itu keadaannya. Kalau katalah kalau kata pandai ini, yang bawah tu ialah kampus. Itu kaedah dalam pengurusan yang kena dipahami supaya benda ini jelas. Sebabnya kena pastikan bahawa kita buat kerja kita. Pengurusan kita buat, begitu pentadbiran dan kita juga merupakan pemimpin. So sebenarnya settle. Jadi akhirnya semua benda kita dapat laksanakan dan mencapai objektif yang terancang. Jadi cuba lihat baliklah. Maknanya benda yang tak siap, benda yang satu-satu tak capai itu, lihat 3 aspek ni. Memang 3 ni ada punca yang menyebabkan berlakunya tak mencapainya wawasan 2020. Contohlah sepenuhnya tak capai kan. Mesti ada punca-punca skill di tempat.
ketiga-tiga section ni lah. Boleh ke? Boleh ke? Terdapat je lah. Kelas. Okey, saya sampai pada penghujungnya. Kita boleh kongsi santai-santai kopi talk ni. Ikut ada air untuk sembang-sembang santai yang saya nak cuba bina culture ini untuk kita nak berkongsi. Nanti next round orang lain. Next round dah order. Berikan apa-apa, kita tidak nak share sama-sama kita lah. Okey. Kita buka pada sesi tu, ada lagi setengah jam. Saya set sejam, saya punya cakap. Kalau ada nak share lagi setengah jam berbagi, boleh share. Ada air kita ambil air. Baik, teruskan ambil air. Betul? Silakan. Atau nak pergi ke satu idea tu? Satu belum lagi idea tu. Satu belum lagi idea sih. Di idea komentar atau pendapat. Sekiranya ada daripada masyarakat yang ingin berkongsi idea, boleh tidak senang mic ini. Kita bagi mungkin ada pandangan, komentar, idea atau hujah, perbezaan pengurusan dan pentadbir. Teori dan semua ada pendapat dan emosi. Sebenarnya pentadbiran dengan pengurusan ni yang lebih menarik ini sebetulnya agak kita. Kalau kita masuk aktif, kita di jawatan, kita ditakbirkan dan juga kita menguruskan. Mana-mana pun kalau kita bekerja, saya dulu bekerja pun kalau sebagai guru,